Bismillahirrahmanirrahim. A'lamun Nasri fil Asril Abbasi. Tokoh-tokoh Nasar iaitu prosa pada zaman Abbasiyah. Pada zaman pemerintahan Abbasiyah, siapakah mereka? Yang pertama sekali adalah Al-Jahiz. Al-Jahiz. Apakah nama sebenar Al-Jahiz? Nama sebenarnya adalah Abu Osman Amr bin Bahr bin Mahbub. Nama sebenarnya adalah Amr bin Bahr. Okey, yang ni pun yang Abu Osman pun dia punya ini dia punya kunyah Abu Osman. Laqabnya Al-Jahiz. Nama sebenarnya Amr bin Bahr. Ini nama sebenarnya Amr bin Bahr. Adapun Abu Osman dan juga adapun Abu Osman itu adalah dia punya kunyah. Al-Jahiz laqab. Waluqiba digelar Amrul Bahr sebagai Al-Jahiz, waluqiba bil Jahizi. Dia dikenal sebagai Al-Jahiz. Wulida sana, beliau dilahirkan pada tahun Mi'ah Tis'ah wa Khamsin Hijrah. Pada tahun 159 Hijrah. Wa kana fatinan. Beliau adalah seorang yang pintar. Muhibban, mencintai lidirasah, pengkajian. Wa ta'lim, dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran. Wa ta'lim, dan juga mengajar. Wa syaghufan, dan sangat mencintai bil kutubi, sangat mencintai kitab. Wa sahibu kitabi, beliau adalah pemilik pengarang kitab Al-Bukhala. Wa kitabi Al-Hayawan. Beliau adalah juga seorang penulis sebenar kitab Hayawan. Wa tufiya sanata, wafatlah dia pada tahun Mi'atain Khamsa wa Khamsin 255 Hijrah. Itulah serba ringkas kisah Al-Jahiz. Tokoh-tokoh zaman Abbasiyah dalam bidang Nasar. Yang kedua adalah Badi'uz Zaman Al-Hamzani. Ini pun laqabnya lah. Nama sebenarnya apa? Nama sebenar Badi'uz Zaman adalah Ahmad bin Husain. Nama sebenarnya adalah Ahmad bin Husain. Al-Mulaqab, beliau digelarkan dengan Badi'iz Zaman. Al-Mulaqabu bi Badi'iz Zaman. Beliau dilaqabkan, digelarkan dengan nama Badi'iz Zaman. Badi', pencipta zaman. Sebab dia mencipta satu benda yang dipertingkatkan. Benda yang sama diciptakan dia tapi dia upgrade benda tu. Jadi sebab tu nama dia Badi'. Wulida sanata, beliau dilahirkan pada tahun 358 Hijrah. Wa kana yabtadi'u, dia mencipta benda-benda yang dah sedia ada tapi dia pertingkatkan lagi ciptaan dia tu. Yabtadi'u fi fanil maqamat, pada seni maqamat. Beliau punya kalam prosa dia dalam maqamat sangat hebat. Okey. Apa itu maqamat? Maqamat adalah ibaratun an hikayatin ashbaha bil qissatil qasirah.
Maqamat ni adalah kan, ungkapan mengenai hikayat yang menyerupai kisah. Di hikayat menyerupai kisah yang pendek. Taduru. Dia berkaitan. Berpusing-pusing berkaitan dengan apa? Kisah itu. Kisah itu berkaitan dengan haulal kudiyah. Berkaitan dengan kudiyah. Apa itu kudiyah? Okey. Kudiyah itu adalah tugasan memohon dan memujuk. Kudiah ni maksud dia sebut sejenis kerja, sejenis tugas, pohon dan pujuk, maka dia panggil kudiah. Wat tasawuli dan tasawul. Apa itu tasawuli? Tasawuli itu adalah meminta pemberian. Itu nama dia tasawuli. Wa tuwfiya serta beliau wafat pada tahun 395 395 Hijrah. Itulah seberingkasnya kisah hidup Badi'uz Zaman. Kemudian yang ketiganya adalah Ibnul Muqaffa'. Siapakah nama sebenar Ibnul Muqaffa'? Namanya adalah Abdullah ibnil Mubarak. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Mubarak. Wulida sanata, beliau dilahirkan pada tahun 106 Hijrah. Luqiba bibnil Muqaffa'. Dan beliau telah digelarkan dengan Ibnul Muqaffa'. Nama sebenarnya Abdullah bin Mubarak. Tetapi gelarannya yang terkenal, yang orang panggil pada zaman tersebut, yang orang kenalinya adalah lebih dikenali dengan nama Ibnul Muqaffa'. Ishtahara bitarjamah. Masyhurlah dia dengan penterjemahan anil farisiyyati. Penterjemahan daripada karya Parsi. Min atharihi, di antara tinggalan-tinggalan Ibnul Muqaffa' adalah kitab Kalila wa Dam'ah. Ini adalah kitab tinggalan, kitab karangan Ibnul Muqaffa'. Wa tuwfiya sanata, beliau wafat pada tahun 143 Hijrah. Itulah seberingkasnya kisah hidup Al-Muqaffa'. Kita tengok pula yang keempat, Al-Hariri. Siapa itu Al-Hariri? Nama sebenarnya adalah Muhammad Al-Hariri Al-Basri. Beliau nama sebenarnya adalah Muhammad, tetapi dikenali dengan Al-Hariri. Al-Basri, beliau seorang ulama Basrah. Beliau seorang yang berasal daripada Basrah, maka oleh itu dia dikenali dengan Al-Basri. Ulida sanata, beliau dilahirkan pada tahun 446 Hijrah. 446 Hijrah. Wa kana lahu bil Basrah manzilun. Dia di Basrah ada sebuah rumah. Yadhhabu ilaihi ahlul ilmi wal adab. Pergilah ke rumah tersebut. Ahli-ahli ilmu pergi, ahli adab, ahli kesusastraan pun pergi ke rumahnya. Yuqari'una alaih. Mereka memperdengarkan, membaca dan memperdengarkan kepada Al-Hariri. Wa yastafidun. Dan mereka mengambil manfaat, mengambil faedah min alimihi, daripada ilmunya. Tuwfiya sanata, beliau wafat pada tahun 516 Hijrah. 516 Hijrah. Begitulah riwayat daripada kisah hidup yang ringkas para ahli Firasa pada zaman Abbasiyah.